Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afaf wal-ghina. Yang saya kasihi Tuan Imam dan barisan ahli dan kuasa Surau Haji Maksum, Jalan Khamis, para jemaah muslimin dan muslimat yang dirahmati dan dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adalah saya rasa pertama kali buat. Dulu saya datang sekali 10 tahun dulu. 3 surau ni dalam keadaan macam itulah. Tadi saya nak dorang sendiri betul cari-cari. Mana ni? Masuk depan tu, masuk punya di kilang depan tu ya. Ingat banyak motor tu surau. Bunyi kilang. Ke depan ni baru sampai. Maaflah agak lewat sikit, ada sedikit halangan tadi. Apapun saya ucapkan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan. Surau yang cantik dan besar ni. Saya menyangkakan tadi ramai orang. Ingat tadi penuh rupanya separuh balik, separuh tinggal. Itu standard tuan-tuan di mana-mana kita pergi pun. Atau di masjid negeri ke, masjid negara ke, masjid mana pun sekalipun, penuh. Tapi bila sampai kuliah, itu standardnya macam itulah. Kalau nak tengok penuh, 2 tempat je dalam dunia ni, Masjidil Haram dengan Masjid Nabawi. Tak tahu kenapa situ penuh. Sampai balik ke Malaysia, balik haji pun, nak menukan saf pun, pening. Bukan pening. Tak tahu di mana silapnya, wallahualam. Jadi saya ucap tahniah kepada tuan-tuan. Sebenarnya saya nak beritahu kehadiran kita di rumah Allah seperti ini adalah bukti Allah kasih kepada kita. Tuan-tuan semua adalah kalangan yang dikatakan kekasih-kekasih Allah. Duduk dalam majlis ilmu seperti ini. Baiklah ya. Saya pun tak tahu nak ceramah tajuk apa ni. Jadi saya fikir-fikir, oleh kerana ini bukan pengajian bulanan, saya nak tadabbur satu ayat Quran. Mudah-mudahan ayat ini memang agak panjang sedikit, tapi memberikan kesan pada diri kita sebagai panduan kita menghadapi kehidupan di masa-masa yang akan datang. Saya membacakan sepotong ayat daripada surah Al-Fath ayat 28 hingga 29. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Muhammadur Rasulullah wallazina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwanan simahum fi wujuhihim min asari sujud zalika masaluhum fit taurati wa masaluhum fil injil kazara'in akhraja syata'ahu fa'azarahu fastaghlata fastawa ala suqih yu'jibu zurra'a liyaghidha bihumul kuffar wa'adallahu alladhina amanu wa'amilu salihati minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Sadaqallahul azim. Panjang tak panjang. Mana-mana saya pergi tempat ramai imam yang hafal ayat ni dibawa semasa menjadi imam. Panjang surah ni ada 2 ayat. Yang maksudnya lebih kurang adalah
wallazi arsala rasulahu bil huda. Ini dialah, yakni Allah yang mengutus rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar agar dimenangkannya terhadap segala agama, dan cukuplah Allah sebagai saksi. Muhammadur Rasulullah, ya. Muhammad itu pesuruh Allah, dan orang-orang yang bersama Rasulullah itu, bersama Muhammad itu, asyidda'u 'alal kufar ruhaba bainahum, iaitu bersikap tegas terhadap orang-orang kafir, ruhama bainahum, dan berkasih sayang sesama orang-orang Islam. Sifat itu tuan, dia keras, tegas, asyidda'u 'alal kufar ruhama bainahum, tegas terhadap orang-orang tidak beriman, tetapi dalam masa yang sama ruhama bainahum, berkasih sayang sesama orang Islam itu sendiri. Kalau kamu melihat wajah-wajah mereka, ya, kalau tengok wajah-wajah mereka, ya, mereka itu sujud, wajah kesan orang-orang sujud dan rukuk. Tujuannya tidak lain untuk mencari redha Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada wajah mereka terlihat tanda-tanda kesan sujud. Bukanlah mana tanda itu hitam, yang kita faham. Tanda kesan sujud bukan tanda yang hitam, tapi kesan sujud itu nampak. Pada wajah mereka terlihat tanda-tanda bekas sujud. Demikianlah sifat mereka yang digambarkan dalam kitab Taurat. Dan mereka itu, ya, adalah seperti benih yang mengeluarkan tunasnya. Kemudian tunas itu menjadi besar dan kuat, tegak, lurus di atas batangnya. Tanaman itu menyenangkan hati para penanamnya, kerana Allah tidak menjengkelkan, untuk menggeramkan, untuk membengangkan hati orang-orang kafir. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, dan mereka mendapat keampunan dan pahala yang besar. Itulah dia ayat ni. Saya tak tahu lah habis tidak dari syak ni. Bergantung pada huraian saya. Kalau saya hurai panjang, boleh sampai pukul 10. Hurai pendek, pukul 9. Pendek lagi, 8.30. Pendek lagi, pukul 8 berhenti. Tuan-tuan nak yang mana satu? Yang mana satu idaman hatimu? Idaman hati kalian. Baik. Intisari ayat itu yang pertama sekali, saya nak rekaskan sajalah. Saya pun tak tahu bagaimana suasana kuliah asatizah yang mengajar di sini. Saya kalau Masjid Nur Jannah tu biasa. Masjid ni saya langgar saja. Walaupun nama Masjid Surau ni lah nama bapa saya. Bapa saya Haji Maksum. Surau ni Surau Haji Maksum. Tak dapat peluang untuk pona kemari. Saya juga baru ni dijemput oleh satu surau di Rantau Panjang. Nama juga Surau Haji Maksum juga. Dijemput sana, ya. Jadi anak Haji Maksum ni dalam minggu ni 2 surau Haji Maksum. Satu di Meru, satu di Rantau Panjang. Baik. Jadi ayat yang saya baca tadi jelas memberitahu, Allah Ta'ala beritahu kepada kita. Nabi itu diutus sebagai petunjuk. Sebagai petunjuk. Sebab apa? Manusia ni dia perlukan petunjuk. Kalau tidak ditunjuk, tidak diajar, dia bengong, tuan-tuan. Budak perlu ditunjuk, suruh belajar, suruh mengaji, hantar ke sekolah, mengaji Quran, mengaji itu, mengaji ini, supaya mereka menjadi hamba Allah yang berada di atas petunjuknya. Ya, jadi kita datang ke rumah Allah ini, ke surau ini, mudah-mudahan Allah memberi kita petunjuk. Kerana petunjuk itu adalah satu daripada
isyarat didatangkan Rasul kepada kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi kita memerlukan petunjuk. Nombor satu. Yang kedua, wadinil haqq, membawa agama yang hak. Yang hak itu mana? Yang betul, yang lurus, yang tidak ada selok belok. Sebab tabi'i manusia ni, sifat sebelum jadi manusia ni, dia mencari Tuhan. Ya, dia mencari Tuhan. Jadi dia nampak pokok besar ni, hebat pokok ni. Jadi Tuhan, dia sembahnya pokok tu. Kalau orang asli tu, dia tengok busuk dia macam dia busuk ni. Ya. Ada power busuk ni. Dia keliling busuk tu. Tengok-tengok dia demam. Wah, ini boleh jadi Tuhan ni. Jadi busuk tu disembahnya. Jadi itu adalah pokok-pokok yang besar dalam hutan, dalam semak-semak. Ya, ada setengah agama tertentu, dia melihat di situ ada benda yang luar biasa, maka diletaklah apa-apa benda lah yang dianggap sebagai Tuhan. Yang mempunyai kuasa yang hebat. Boleh datangkan angin, boleh datangkan ribut, kononnya boleh bawa rezeki, kononnya boleh menyembuhkan penyakit, macam-macam. Ya, itulah. Pada sifat sebelum jadi manusia itu, dia perlukan satu kuasa yang sangat luar biasa untuk dia bergantung. Maka disitulah mereka memuja Tuhan-Tuhan mereka. Tetapi Islam ini adalah agama yang hak, yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi panduan, menjadi petunjuk kepada kita untuk kita berdaya di dunia dan di akhirat. Kalau tak ada petunjuk, sesat kita, tuan-tuan. Ada masalah saja, bingung, terjun bunuh diri. Ada masalah saja, lari daripada rumah. Bergaduh suami isteri, lari dari rumah. Cakap sorang-sorang, nak kata gila, tak gila, tapi macam gila. Nak kata bengong, tak bengong, tapi macam bengang. Dia tak ada petunjuk, meracau, marah sana, marah sini. Salahkan orang itu, salahkan orang ini. Kerana mereka tidak ada petunjuk yang mengingatkan mereka bahawa semua itu berada dalam qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bila dikatakan begitu, ya, dikatakan dalam ayat itu, wa kafa billahi liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli. Ya. Wa dinil haqq, satu. Yang kedua, liyuzhirahu 'ala ad-dini kulli. Maknanya Islam itu, oleh kerana dia agama yang hak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, diutuskan melalui rasulnya, maka Islam itu mesti mengatasi agama-agama lain. Liyuzhirahu 'ala ad-dini kulli. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaihi. Islam itu tinggi, tak ada yang lebih tinggi mengatasi Islam. Letaklah macam mana tinggi pun, Islam tetap tinggi mengatasi agama-agama lain. Itu ialah peristiharan. Bukan istiharan menyimpan moho besar raja-raja. Peristiharan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Liyuzhirahu 'ala ad-dini kulli. Jadi kita ni sebagai umat Muhammad Rasulullah SAW mesti ada dalam jiwa kita meletakkan Islam tu di tempatnya. Kalau kita membina keluarga, keluarga saya ini yang saya bina, Islam tu di atas. Mendidik anak cara Islam, mendidik isteri cara Islam, mengatur rumah tangga secara Islam. Kalau kita keluar dalam ekonomi, berekonomi secara Islam. Kalau kita berniaga secara Islam dan sebagainya, kerana Islam itu berada di atas. Dia menjadi payung. Payung tempat berteduh. Ya, bukan saja tempat kita mohon pertolongan, tetapi sebagai panduan menghadapi kehidupan. Apa-apa agama yang lain daripada itu yang dicipta oleh manusia, atas nama falsafah ke, atas nama agama A ke, agama B ke, agama C ke, dia tidak akan dapat mengatasi kehebatan Islam.
Kerana itu peristiharan daripada Allah Subhanahu wa taala liyuzhirahu 'ala dini kulli. Ya, Islam itu mengatasi agama lain. Sebab apa? Islam itu dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu agama Allah Subhanahu wa taala, dan Muhammad itu hanyalah pesuruh Allah. Messenger, tekan bawa dia. Kalau kita bahasa kita, postman, bawa risalah, daripada Allah Subhanahu wa taala untuk disampaikan, diagih-agihkan. Saya teringat satu kisah di mana Abu Hurairah, dia pergi ke satu pasar dekat kota Madinah. Tengok sahabat-sahabat sibuk di pasar Madinah. Maka Abu Hurairah kata, wahai sahabat-sahabatku, kenapa kalian begitu sibuk di pasar Madinah? Datanglah ke Masjid Nabawi. Di situ khazanah Nabi, khazanah sedang diagih-agihkan. Khazanah itu macam-macam lah. Kalau zaman kerajaan dulu dipanggil Brim, tukar kerajaan dipanggil Prihatin, dipanggil tukar geri, dipanggil Rahmah, macam-macam lah. Itu nama saja. Ya. Saya nak katakan bahawa sedang diagih-agihkan khazanah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang-orang ni bila sebut khazanah sedang diagih, lagi dah tuan-tuan, tinggalkan pasar, datanglah ke Masjid Nabawi. Yang kita fahamlah, mungkin dapat beras ke, dapat minyak masak ke, dapat gula, agih, dapat duit ke, duit poket ke, duit kocik ke, apa-apa duit lah. Datanglah ke Masjid Nabawi, ke Masjid Nabi, tidak ada satu majlis orang memberikan sesuatu. Bagi gula ke, bagi kurma ke, bagi tamar ke, bagi baju ke, bagi unta ke, bagi kuda. Tak ada lah. Yang ada ialah dalam masjid itu satu halaqah, satu kumpulan sedang membaca ayat Quran. Satu kumpulan sedang berkuliah menghuraikan, mentadabbur isi ayat, isi Quran. Satu kumpulan lagi sedang mengajarkan ilmu. Jadi maka para sahabat bertanya dengan Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, mana di khazanah tu yang diagih-agihkan? Abu Hurairah menjawab, kenapa atas itu kumpulan itu, itulah khazanah Nabi yang sedang dikongsi dan diagih-agihkan. Jadi saya datang ke Surau Haji Maksum pada malam ini, saya membawa semangat dan falsafah yang sama untuk mengagihkan khazanah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak ada nilai harganya. Tak jual dekat Tesco, tak jual dekat NSK, tak jual dekat sekarang pun Lotus, tak jual dekat KFC, tak jual. Tapi dijual di rumah-rumah Allah. Mudah-mudahan tuan-tuan dan puan-puan para jemaah balik ke rumah membawa khazanah ini, letakkan di dada sebagai panduan kita untuk menghadapi kehidupan ini. Dan khazanah itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha, macam segala maha itu ada pada Allah. Kalau kita rujuk kepada surah Al-Jumu'ah, ayat yang pertama sekali Allah beritahu, yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardil malikil qudusil azizil hakim. Itu ayat 1 tu, surah Jumu'ah. Segala apa yang ada di langit, yusabbihu lillah, bertasbih. Segala apa yang ada di langit dan segala apa yang ada di bumi bertasbih. Pada kalau kita masuk hutan, jangan bising-bising. Pokok pun tengah tasbih, air pun tengah tasbih. Ya. Dalam kitab Penyucian Jiwa yang dikarang oleh Imam Ghazali, dia kata ada satu hamba Allah ni bertaraf Nabi, dia duduk dekat satu pangkin. Duduk kat satu pangkin. Dia nampak semut berjalan. Dia kata, semut, kau buat apa sini? Menyebuk je. Kadang buat apa ni semut? Merayau sana, merayau sini.
payah. Maka dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, semut tu bercakap, wahai Nabi Allah, aku diilhamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bertasbih. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Tuan-tuan boleh rujuk dalam kitab Penyucian Jiwa yang dikarang oleh Imam Ghazali bab 1 tentang tajuk takut kepada Allah. Ini bukan kelintung tuan, ada dalam kitab. Semut tu pun jawab, habis kau duduk sini buat apa? Kau buat sini buat apa? Aku tengok kau lalu-lalu je lah. Aku kalau berdatang kerdil, aku bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang kita macam mana tuan-tuan? Kita duduk melengung ke, bertasbih ke, angan-angan ke? Angan-angan ni macam-macam kan? Orang kaya angan-angan nak beli saham banyak-banyak. Orang handsome angan-angan nak kahwin lagi. Orang politik angan-angan nak bertanding, nak jadi calon. Dah jadi MB mana tahu kan? Nak jadi Perdana Menteri ke? Tengok level masing-masing lah. Kalau di petani angan-angan dia supaya kebun dia luas. Kalau pesawitnya menjadi itu angan-angan. Tak salah angan-angan. Tapi jangan angan-angan terlalu panjang. Takut jadi angan-angan mak jenin. Ya? Jadi ayat tadi, yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Segala apa yang ada di langit dan di bumi bertasbih kepada Allah. Sebab semua itu makhluk Allah. Seperti Allah dalam ayat itu disebut, wa ma fil ardil malikil qudusil azizil hakim, iaitu Malik itu raja, raja yang maha suci, kudus, raja yang maha suci, Malikil Qudus. Itu pun bertasbih, subhanallah, maha suci Allah, maha suci Allah, subhanallah, subhanallah. Tuan-tuan, kita semua akan mendapat kemuliaan di hadapan Allah jika kita banyak bertasbih kepada Allah. Satu hari 100 kali, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi. Kita akan dilihat mulia oleh Allah Subhanahu Wa Taala bila kita berhadapan dengan Allah di mahsyar kelak. Siapa lebih mulia? Siapa yang paling banyak tasbihnya? Kalau kita 100 sajalah. Kawan kita 1000. Kawan di depan kita 10,000. Kawan kita lagi ribu-ribu. Jadi, kemuliaan di hadapan Allah ketika kita berhadapan dengan Allah. Sebab kita nanti di mahsyar akan menghadap Allah satu-satu. Tak ada penterjemah. Dia cakap apa? Cakap bahasa akhirat lah. Bahasa Arab. Tapi kita orang Jawa, orang Jepun, orang Amerika nak cakap bahasa apa? Keimanan dan amalan kita itulah yang membolehkan kita bercakap. Ya. Jadi Tuhan yang maha kudus, yang maha suci, Al-Aziz, yang sangat atau maha berkuasa, Al-Hakim, lagi maha bijaksana. 3 tu disebut dalam ayat itu tadi, ya. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa fil ardil malikil qudusil azizil hakim. 3 tu. Raja yang maha suci, yang maha perkasa, dan lagi maha bijaksana. Maka menasabahlah. Kalau jauh lagi sikit, maka menasrawaklah. Kita memperbanyakkan tasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makna tasbih apa situ? Maha suci Allah daripada segala kecacatan. Maha suci Allah daripada segala kesilapan. Seperti kata orang kampung, rezeki Allah Ta'ala bagi tidak pernah salah alamat. Kenapa dia dapat, aku tak dapat? Dia dapat banyak, aku dapat sikit. Maka orang kampung menjawab, rezeki yang Allah beri kepada hambanya tidak pernah salah peti surat. Kalau peti surat kita nombor 10, masuklah ke peti nombor 10. Allah tidak pernah salah alamat. Ya? Sebab ilmu Allah itu maha luas. Kita menilai dengan nafsu. Tak dapat, sikitnya. Tapi Allah lebih mengetahui
Siapa yang layak dapat banyak, siapa yang layak dapat sedikit. Kita dapat banyak mungkin jadi sombong. Ya, dapat sikit kita jadi hamba yang bersyukur. Baik, saya nak huraikan ayat tadi tuan-tuan ya, satu persatu, mudah-mudahan dapatlah ditapau, bawa balik. Pertama sekali ialah ayat yang saya bacakan tadi nak menjelaskan sikap ataupun peribadi ataupun apa sekarang ya, bahasa TV3, watak ya. Watak orang-orang yang beriman. Kata tadi Muhammadur Rasulullah allazina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar. Banyak orang-orang yang bersama Nabi itu, watak yang harus menjadi contoh kepada kita yang pertama, tegas. Dia bersifat tegas terhadap orang-orang yang tidak beriman. Maknanya tegas terhadap agamanya. Lakum dinukum waliyadin. Kau nak sembah apa, kau punya pasal. Kau nak puji apa tu, kau punya pasal. Kau nak puji apa, kau punya pasal. Tapi kami sebagai orang Islam, bagiku agamaku. Bagi kau agama kau. Tak ada paksaan. La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam agama. Orang masuk Islam, masuk. Tapi bila dah masuk, macam kau nak jadi polis lah. Kena ikut peraturan polis. Kau nak jadi askar, tak ada siapa paksa kita masuk jadi askar. Tapi dah jadi askar, kau kena ikut peraturan. Nak jadi cikgu, kena ikutlah peraturan. Ya, jangan seokok dalam kelas. Mengajar seokok. Cikgu, kenapa seokok? Ni negara demokrasi. Sekati akulah. Kalau guru besar atau pengetua kata, kau ni tak ada siapa paksa jadi cikgu. Bila jadi cikgu tidak boleh hisap rokok di kawasan sekolah. Kan tak boleh hisap rokok kan? Sekolah, di hospital, di mana-mana. Dihisap selambelan aja. Ni negara demokrasi, suka hati akulah. Jadi bila datang penguatkuasa, ditangkap, didenda, di compound, dah salahkan A, salahkan B. Sebenarnya kita yang bengong, bukan bengong, bangang. Cikgu, dari cikgu, tapi cikgu bangang. Tak maaf lah kalau ada cikgu sini. Tapi cikgu bangang ni tak ramai lah. Mungkin dalam 1000 tu ada seorang. Yang lain semua okey, bagus. Tegas pendirian terhadap agama kita. Satu. Yang kedua, ruhama ubahinahum. Bersikap lemah lembut. Berkasih sayang sesama kita. Sekarang kita cek tuan-tuan dari kita ni. Saya ni kan mengaku orang Islam. Mengaku umat Nabi. Saya ni berkasih sayang tak? Dengan anak saya, dengan isteri saya, dengan kawan-kawan saya, ahli jemaah saya, ahli Korea saya, sesama orang Islam ni. Saya ada kasih sayang tak? Atau saya saling membenci? Saling bergaduh sesama sendiri, saling maki hamun sesama sendiri dalam grup WhatsApp lah, dalam Twitter lah, dalam FB lah, macam-macam. Tapi bila sampai azan, saf yang sama. Saf sama. Lepas keluar, gaduh lagi. Hari raya, tak maaf ya, mak raya, maaf saya batin. Lagi kalau orang jalan Khamis ni, Jaluk Ngapura. Jaluk Ngapura, dia tahu tu je. Dia pun tak tahu bahasa lain. Podo-podo wai, dia tahu tu je lah. Dia hafal skrip tu. Sebab saya kata gitu, ada kawan saya tu, dia kahwin dengan orang Bukit Kapar. Dia orang Terengganu. Dia ustazah. Ustazah, kahwin dengan orang Bukit Kapar ni, boleh cakap Jawa ke? Tak pandai lah Prof. Saya tak tahu cakap Jawa. Saya tahu satu je. Bila hari raya, Wak Jaluk Ngapura. Itu dia hafal, tengok kertas skrip. Wak Jaluk Ngapura. Kalau mbah lah, mbah Jaluk Ngapura. Kalau paman dia hafal tu lah. Tapi kalau orang tu jawab, aku jawab lah. Podo-podo wai, dia kata. Aku tahu dua tu je lah. Kenapa tak jawab kosong-kosong ni senang? Nanti saya kena pulau dalam masyarakat ni. Apa ni? Duduk kampung Jawa tak tahu cakap Jawa. Kau-kaunya tahulah benda tu. Jadi, ada sikap semangat lemah lembut dan berkasih sayang.
Dua benda ni tuan-tuan. Lemah lembut, berkasih sayang ni seperti rumah yang sudah usang, yang semakin luntur. Kain batik yang dibeli sudah umur 20 tahun dah lusuh dah. Kain pelikat, kain pulicat, jangan ni kan, P-U-L-I-C-H-E-T. Kain pulicat cap gajah. Dulu paling mahal lah kain tu. Dah 15 tahun, dah lusuh dah. Songkok yang tak di, apa tu nama tu? Apa nama? Sekarang orang tak pakai tu dah kan? Pakai kopi putih kan? Songkok yang tak lama diberus. Diberus lusuh. Tak ada rupa hitam dah jadi kelabu. Begitulah kasih sayang dalam masyarakat kita. Tak ada rasa kasih sayang. Kasar. Suka gaduh. Tengking menengking. Anak tengking bapa. Bapa tengking anak. Suami tengking isteri. Isteri tengking suami. Perkara biasa. Suami marah isteri. Anak marah bapa. Biasa. Saya pernah pergi ke satu tempat. Di depan tu ada klinik. Secara kebetulan sahaja. Parking kat situ. Jadi ada satu bapa ni. Dia tolak oleh anak dia. Naik kerusi roda nak pergi klinik tu. Begini nak buat rawatan tu. Jadi anak dia masuk dulu. Dia daftar. Kata dia tunggu depan pintu. Depan pintu klinik tu dah. Pintu kan dia pijak dia terbuka. Dia marah bapa dia tuan-tuan. Oi. Bagi bapa dia. Oi je. Cepatlah sikit. Lagi hege orang tua ni. Oh subhanallah. Anak-anak zaman sekarang. Duduk bapaknya. Dukung dia. Buai dia. Mak dia tukarkan lampin dia. Kalau dia sekolah kat sini apa sekolah? Sungai Binjai. Bawa naik basikal. Bawa naik motor. Tunggu. Suapkan makanan. Suapkan itu. Bapaknya Allah uji dengan pakai kerusi roda. Lambat sedikit. Hadiahnya. Sindiran dan maki hamun. Tahniah diucapkan kepada calon-calon neraka. Garang nampak punya. Calon. Neraka tu biar Allah punya kerja, bukan kerja saya. Calon aja macam orang bertanding pilihan raya. Dia calon aja. Belum tentu menang. Kalau menang, menang lah. Kalah, kalah lah. Kalau takut kalah, jangan bertanding. Itu saja, mudah saja. Kalau takut neraka, jangan calonkan diri sebagai calon neraka. Dah tahu neraka tu sangat dahsyat hukumannya. Kenapa kita harus mencalonkan diri sebagai ahli neraka? Siapa tadi calonnya? Maki hamun mak bapak. Mengherdik ibu bapa kita. Seolah kita mencalonkan diri. Jadi, balik ke rumah ni, saya mengajak diri tuan-tuan dan kita semua sama sekali, kita hendaklah memupuk, membangunkan, menghidupkan semangat lemah lembut dan berkasih sayang. Kerana itulah yang dilaksanakan oleh Rasulullah dan para sahabat di zaman itu. Sebab itu mereka kuat. Tengok Nabi bila berhijrah ke Madinah. Nabi memberikan ucapan sulung. Ucapan pertama. Sebagai, kalau kita Perdana Menteri dah. Nabi bercakap, Nabi tak tawarkan projek. Tak tawarkan projek, tak tawarkan beasiswa. Tak tawarkan itu, tawarkan subsidi. Tak ada. Nabi pesan kepada penduduk kota Madinah. Sebab ada orang Ansar, orang-orang Muhajirin, orang-orang Yahudi dan sebagainya yang dengar ucapan Nabi. Nabi beritahu, sebarkan salam. Sebarkan salam. Sama ada kita kenal atau tak kenal. Di kedua surau ni, Assalamualaikum. Kau kenal dia ke? Tak kenal, tapi aku tahu dia tu orang Islam. Assalamualaikum. Tak kenal lah, itu orang Myanmar, contoh. Tapi kita tahu dia selalu kedatang ke surau ke masjid. Adakah yang Muslim? Sebarkan salam. Sebarkan salam itu adalah tanda kasih sayang. Kita mendoakan kesejahteraan ke atas dia. Satu. Yang kedua, hubungkanlah silaturahim. Bertegur sapa. Bertanya khabar. Bertegur sapa. Sebarkan silaturahim. Hubungan silaturahim. Terutama kepada orang yang memutuskan silaturahim dengan kita. Itu lagi first class. Kalau kita itu menggeng kita, kawan ngeteh kita, kawan ngopi kita,
ataupun dah atas lagi kawan ngetum kita, itu biasa, Pak. Tapi kalau dia tu memang tak suka dengan kita, ya, jumpa kita pun tak nak tengok muka kita, kita tegur dia, itu first class. Kalau hotel tu hotel 12 bintang, ya, tu hotel 12 bintang. Hubungkan silaturahmi. Yang ketiga, beri makan. Beri makan tu luas maksudnya. Kesian dia, bantu dia, beri pertolongan, belanja makan, dan sebagainya. Itu semua adalah tanda-tanda kita ada semangat berkasih sayang. Ya. Kemudian apa lagi watak orang-orang Islam dalam itu yang dibaca ayat tadi, ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada. Ya. Sampai habis ayat itu saya baca, yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwanan simahum fi wujuhihim min asari sujud. Itu watak orang muslim. Ada ketenangan pada wajah dia. Tak serabut. Sebab Allah yang menurunkan ketenangan dalam jiwa orang-orang mukmin. Wallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Allah lah yang meletakkan, menurunkan ketenangan dalam hati orang-orang mukmin. Jadi perbanyakkan zikir, perbanyak mengingati Allah. Apa tanda kita cinta kepada Allah? Banyak menyebut la ilaha illallah. Itu tanda kita cinta kepada Allah. Apa tanda kita cinta kepada Rasul? Perbanyakkan selawat. Kenapa banyak selawat? Aku cinta kepada Nabi aku. Perbanyakkan selawat. Apa tanda kita cinta dan kasih pada diri kita sendiri? Perbanyakkan istighfar. Aku nak jaga supaya aku tak masuk neraka. Aku nak jaga supaya aku tak dicampakkan dalam kemurkaan Allah. Aku banyak mohon ampun. Beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita kasih, kesian, sayang pada diri sendiri, perbanyakkan istighfar. Kalau kita kasih kepada Nabi, sayang dengan Nabi, rindu nak jumpa Nabi, perbanyakkan selawat ke atas Nabi. Kalau kita cinta kepada Allah, kita nak bertemu Allah, mati dalam keadaan husnul khatimah, perbanyakkan membaca la ilaha illallah. Itu tapu yang kedua. Tapu yang kedua balik. Tadi ruhama ubainahum. Ya. Pertama tadi asyiddahu 'alal kufar, ruhama ubainahum. Yang kedua tadi itulah, ya. Iaitu perbanyak, kalau kita sayang pada diri, pada Allah dan pada Nabi, perbanyakkan istighfar, perbanyakkan selawat, dan perbanyakkan mengucap kalimah thayyibah, ya. Kita banyak berzikir, ya, bertahlil la ilaha illallah. Jadi orang mukmin ni tenang. Tapi kalau tak tenang, dia kelang kabut aja, kipuh sana, kipuh sini, dia belum mencapai ketenangan sebagai seorang mukmin. Dia masih agak jauh daripada ketenangan yang patut dicapai oleh orang-orang Islam. Keterangan itu antaranya diperolehi di mana? Zikrullah, majlis ilmu, baca Quran, mendekati orang-orang soleh, berbaik dengan orang-orang alim. Kita dapat menjaga lisan kita. Itu semua perkara-perkara yang menyebabkan kita rasa damai di hati, tenang di hati kita. Ya, taklah kipuh. Kipuh tu kerja syaitan. Kipuh saja, kelang kabut saja. Pagi-pagi dia start motor, apa dia kejar pun tak tahu. Tenang. Sampai sembahyang pun Allah Akbar, ambil wajib je. Yang rukun aja, yang sunat-sunat tu langgar je. Sunat tu lah yang mencantikkan solat kita. Berdoa iftitah, baca surah. Kalau tak baca surah, sah solat kita. Baca Fatihah dah. Tapi tak cantik lah. Rumah pun dah dicantikkan dengan cat. Meja pun dicantikkan. Oh, tak ada bunga, ya. Biasanya ada bunga. Apalagi ibadat, terutama ibadat solat kita. Nak mencantikkan itu dengan melaksanakan beberapa amalan-amalan sunatnya. Jadi damai di hati. Kemudian watak orang mukmin itu ialah sentiasa
menyampak, memantulkan cahaya kebaikan pada wajahnya. Nampak macam orang baik je. Cool je. Dia katakan, qurrata a'yun. Sejuk mata memandang. Ya, macam mana kita doa tu kan. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Minta Allah berilah kepada kita isi-isi yang bagus, yang soleh, yang menyejukkan pandangan mata, menjadi imam, pemimpin di kalangan hamba-hamba yang bertakwa. Tapi pemimpin jadi AJK surau, AJK masjid, ketua taman, ketua persatuan-persatuan NGO yang bagus-bagus. Itu menjadi imam kepada orang baik-baik. Tidaklah menjadi ketua mak rempit, ketua samsing, ketua judi, ketua demonstrasi tak pasal-pasal. Semua dia. Itu tak bagus dah tuan-tuan ya. Di sifat orang beriman ini ada kebaikan dia pada wajah dia. Nanti kalau tengok wajah orang soleh ni, kita tengok tak puas tengok dia. Tengok. Kalau tuan-tuan ada peluang pergi Mekah ke Madinah ke contoh. Saya pernah sekali ketika di Madinah, ya, baca Quran tu tengok sebelah situ ada Syekh Arab tu. Pakai baju serba putih. Saya tengok, saya tenung di wajah dia. Tengok wajah dia dah keluar mata tuan-tuan. Khusyuk dia. Dia tengok ya. Kita hadirkan hati kita. Hati saya kata, ini baru tengok wajah orang baik di Masjid Nabawi. Belum tengok lagi wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tenang. Jadi jangan tengok muka orang samsing-samsing lah. Kaki pukul, sado, dia tengok. Tengok dia pun takut. Tak ada faedah kan. Kalau keluar kat TV tu, tutup dah TV tu. Tidak meningkatkan ketenangan, tidak menambah keimanan, bermakna kita melihat wajah orang baik-baik, wajah orang-orang soleh. Banyak faedah kita berkawan, bersahabat dengan orang soleh. Satu, kita dapat nasihat dia. Yang kedua, dapat ilmu dia. Yang ketiga, kita dapat menjaga lisan kita. Ada tak orang baik-baik, ya? Orang yang hafaz Quran, dia cakap benda pelik-pelik. Mungkin ada lah sebagai manusia, tapi cepat-cepat dia patah balik. Tapi kalau yang perangai satu lagi tu, dia tak peduli tuan-tuan. Apa dia nak kata, dia kata. Kemudian, tentang sujud tadi. Si mahum fi wujuhihim min asari sujud. Nampaklah kesan-kesan sujud pada wajah dia. Kesan sujud maknanya apa? Dan tanda kerendahan hati. Kalau kita beri nasihat, baik tuan, terima kasih. Tu ada kesan sujud tu. Tidak sombong. Bila ditegur, diakur. Bila diberi nasihat, dia cakap terima kasih. Maknanya hati dia tu, hati yang salim. Hati yang sehat. Bukan hati yang marid, hati yang sakit. Ya? Hati yang sehat. Hati yang sehat itulah nanti kita nak bawa bertemu Allah Subhanahu Wa Taala. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari di mana tidak ada artinya, tak ada gunanya harta dan anak pinak pada sisi aku, melainkan mereka yang menghadap aku dengan biqalbin salim, dengan hati yang salim, takwa, iman. Bila kita berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi kita bersihkan hati kita, ya, tunjukkanlah kerendahan hati kita, khusyuk kita, ya, jangan menjadi sifat-sifat sombong dan angkuh. Azan ya. Sampai pukul berapa saya dibenarkan bercakap? 9, 8.30. Isyak 8.36 ya. Sampai habis tu. 9.20 tu. Untuk iqamah ya. Tak habis dapat gaya sikit. So, ini panjang.
Insyaallah Muhammad Rasulullah. Suratul Qur'an. Baik, kita teruskan sikit tuan-tuan ya. Kalau lebih sikit, kita halal lah ya. Baik ya. Jadi ayat yang saya bacakan tadi yang maksudnya antara lain lebih kurang, kamu melihat, kita dapat lihat mereka itu sujud dan rukuk untuk mencari redha Allah Subhanahu wa taala, dan pada wajah mereka terlihat tanda-tanda bekas sujud. Orang-orang yang khusyuk. Jadi mereka ni orang mukmin yang sejati ni, dia memiliki watak hamba Allah yang merendah diri. Jadi macam mana kita nak latih diri kita? Perbanyak kali membaca Hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Sambung lagi, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Ya. Pak Cik kita mencarankan bacalah 40 kali selepas solat subuh. InsyaAllah kita akan menjadi hamba yang khusyuk, merendah diri, tidak sombong. Orang yang tidak sombong ini dirakam oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Furqan. Yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Penyayang. Siapa itu? Orang-orang yang berjalan di atas muka bumi dengan rasa rendah hati, rendah diri. Dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka dengan kata-kata yang buruk, mereka menjawab, qalu salama, sejahtera atas kalian. Maknanya tidak lihat. Kalau dia kata kita celaka, kita tak lawan balik celaka. Kata-kata dicontohlah, sial kau, kau pun sial juga. Maksudnya begitulah. Ya, dijawab dengan kata-kata yang penuh dengan yang baik, yang selamat. Ya, jadi kita boleh peganglah ayat tu. Jadi mereka itu, ya, orang-orang yang ada sifat-sifat seperti tadi, ya, iaitu yang pertama sekali mereka bertegas terhadap orang-orang kafir, mana dia istiqomah, mereka hidup berkasih sayang, ada kesan sujud dan rukuk, pada wajah mereka ada tanda-tanda bekas sujud. Mereka ini, ya, kalau kita nak kaitkan dengan pembentukan peribadi-peribadi Muslim, adalah seperti benih yang mengeluarkan tunasnya. Maknanya proses mendidik manusia ini, dia kena sabar. Ya, ayat tadi secara simbolnya, secara simboliknya, memberitahu kita langkah-langkah untuk mentadbiah seorang manusia itu penuh dengan kesabaran, ya,
Yang digambarkan adalah ayat tadi seperti benih. Mula-mula kita tanam benih. Benih kacang, benih jagung, benih pisang, benih apa benih. Lepas tu, benih itu akan bertunas. Makan masa lah sikit. Dah bertunas, mereka akan keluar batang, keluar dahan. Lepas tu, rimbun daunnya. Dan sudah itu, barulah hasilnya dapat, iaitu buahnya. Jadi mentarbiah seorang manusia itu bermula daripada benih. Inilah anak-anak kita, inilah benih. Jangan dedahkan dia pada perangai-perangai yang tak senonoh. Ini benih kita ni. Benih-benih Islam. Tunas-tunas Islam masa depan. Jangan dedahkan dia kepada pergaulan bebas. Jangan dedahkan mereka dengan pakaian-pakaian yang tidak senonoh. Dengan muzik-muzik yang tak senonoh. Kerana mereka membesar, benih ini rosak. Daripada benih itu dah akan lahirnya tunas. Daripada tunas itu tumbuhlah dahan, daun, akhirnya dia merimbun, menghasilkan buah. Ya, bila menghasilkan buah, tertegaklah dia daun. Jadi orang boleh bernaung di bawahnya. Lahirlah peribadi-peribadi Islam yang sejati, Muslim yang hebat, di mana orang boleh bernaung di bawah pohon yang rendang itu. Kalau dia di kampung itu ada 2 orang pokok rendang, seorang alim, ulama yang bagus, yang hebat, orang yang khusyuk, satu kampung, satu korah Jalan Khamis ni boleh berteduh di bawah dia. Boleh minta nasihat dia, boleh minta bimbingan dia, boleh minta tunjuk ajar dia, boleh memberi panduan sedikit sebanyak kepada ahli qaryah. Dan inilah yang kita cari. Ya. Tapi kadang-kadang kita tak hormat dengan orang-orang macam ni. Kita cari orang paling kaya, orang paling berpengaruh, orang yang paling berkuasa, orang paling itu, paling ini. Sedangkan orang-orang seperti itu tak bawa ke mana pun tuan-tuan. Memang dia ada kuasa. Sementara dia berkuasa. Bila dia tak ada kuasa, sains pun tak laku. Kalau pergi hospital, tak ada siapa ziarah lagi. Dia seorang dia je. Tapi dia seorang ulama, walaupun dia dah tua, datang bertongkat, datang berkerusi roda, dia masih lagi mendapat sanjungan pengiktirafan daripada ahli masyarakat dia. Kerana ilmunya, nasihat-nasihatnya. Inilah dikatakan pohon yang rendang, kita boleh berteduh dan kita boleh bernaung. Kalau pokok yang rendang, ya, semut dia boleh buat sarang. Budak sekolah tunggu bas yang boleh berteduh bawah pokok tu sementara waktu panas. Apatah lagi manusia. Ya, kita buatlah seperti itu, dan pada kumpulan-kumpulan ini, ya, Allah menjanjikan kepada mereka pahala yang banyak. Jadi didiklah, ya, anak-anak kita, waris-waris kita ni yang masih berbenih itu, kecil itu, jangan biarkan dia liar begitu. Seperti pokok sirih, seperti pokok kacang, seperti pokok kangkung yang merayap aja. Masuk tempat kotor, masuk longkang, masuk tepi jalan, mana-mana merayap aja. Jadi kalau budak-budak ni, benih dan tunas itu tidak dijaga dengan pendidikan, ya, Rabbani, maka dia merayau. Merayau lah. Lepak dekat simpang jalan, lepak kecil-kecil, dah bawa motor, dah ada awet belakang. Tapi pokok kangkung yang menjala tu, atau pokok-pokok yang menjala tu, cuba kita ambil satu kayu, kita pacakkan. Cap. Apa jadi daripada pokok? Dia akan lilit kan? Dia lilit. Maknanya kita perlu seorang bapa, seorang guru, seorang pemimpin masyarakat yang boleh memacakkan diri dia supaya anak-anak yang benih itu boleh berpaut dengan kita, dengan nasihat kita, dengan bimbingan kita. Taklah dia menjala ke mana-mana. Kalau bapa tu biarlah budak. Pakcik, anak pakcik tu, biarlah budak. Daripada budak itulah dia mencipta perangai dia. Sampailah dia dewasa. Dari dewasa dia buat perangai tak senonoh, ditegur orang dewasa, kenapa kau perangai macam ni? Dah aku keluarga aku macam ni. Bapa aku kan samsing. Maka aku pun buat macam ni, kau buat perangai bapa aku dah. Ya. Lepak sana, lepak sini. Ya, isap rukuk sana, isap rukuk sini. Perempuan sana, perempuan sini. Ya. Bapa dia biar saja. Betul tuan-tuan. Kadang tengok pagi-pagi atau malam-malam tu, budak-budak muda
bonceng bawa anak dawa orang. Adakah adik-beradik lelaki perempuan boleh rawang satu kampung tu kan? Mesti ada sesuatu tu. Bapak dia pergi mana? Tidur, ngeteh, ngopi. Jadi bapak dia kena tengok, ya, kena tengok sebetul-betulnya. Jadi benih itu pun ditanam. Jadi bapak tu kena menjadi tiang supaya pokok yang menjala tu boleh melilit. Kemudian pacak lagi satu tiang, letak para, maka suburlah pokok kacangnya sehat, pokok-pokok yang menjala tu sehat, boleh dijual, boleh dimakan, menyihatkan badan. Dan bagi mereka seperti ini Allah berikan pahala yang tidak putus-putus, dan Allah berikan kepengampunan sebagai ganjaran menghasilkan insan-insan yang sempurna, insan-insan kamil, insan-insan Rabbani dengan sifat-sifat saya katakan tadi, mengambil petunjuk hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, pimpinan daripada insan yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, tegas, istiqamah, menentang kemungkaran, berkasih sayang, lemah lembut, wajahnya wajah orang-orang khusyuk, tak ada tanda-tanda bekas sujud pada wajahnya, dengan sifat rendah diri dan seumpamanya. Ya. Jadi saya tinggalkan tuan-tuan lah. Mudah-mudahan ayat yang saya bacakan tadi saya rumuskan di sini. Ya. Wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwanan simahum fi wujuhihim min asari sujud. Zalika masaluhum fit Taurati wa masaluhum fil Injil kazara'in akhraja syata'ahu fa'azarahu fastaghladha fastawa 'ala suqih yu'jibu zurra'a liyaghiza bihumul kuffar wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus salihati minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Sadaqallahul 'azim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahniah atas kehadiran tuan-tuan ke rumah-rumah Allah seperti ini. Ya. Allah berikan kita taufik, Allah berikan hidayah, Allah pelihara kita, dan Allah kayakan hati kita. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afaf wal-ghina. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha